أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, setinggi penghargaan dan kesyukuran kita dapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita melaksanakan ibadat puasa selama sebulan. Dan ingin saya juga merakamkan setinggi penghargaan dan kesyukuran kepada seluruh umat Islam seluruh dunia, terutama di Malaysia dan juga di seluruh dunia, kerana telah dapat melaksanakan ibadat puasa dengan jayanya. Semoga anugerah Allah ini telah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, rugi atau celaka orang yang disebut namaku, ialah nama Rasulullah SAW, di hadapannya tetapi dia tidak mahu berselawat kepadaku. Rugi dan celakalah orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Dan rugi atau celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di waktu tua, ialah di waktu lanjut usia, tetapi keduanya tidak dapat menyebabkannya masuk surga. Inilah satu perkara yang sangat perlu kita imbalkan balik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab puasa ini. Tugas dan tanggungjawab puasa seperti yang kita maklumi ialah untuk melahirkan sifat takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa yang harus kita laksanakan dalam bulan puasa ini ialah supaya kita dapat capai hasil puasa itu, iaitulah takwa. So antara perkara yang dapat kita ukur untuk melihat takwa ini termasuklah salat, Al-Quran, infak, zikir, doa, istighfar dan lain-lain perkara yang boleh memberikan pahala kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, sangat ingin saya sebutkan bahawa perkara yang sangat penting ialah di bulan Ramadan ialah puasa. So puasa ini seharusnya mampu melahirkan kita akhirnya seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW tadi, melahirkan orang yang beriman, bertakwa dan akhirnya dia mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Jadi satu perkara yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab puasa ini ialah melahirkan orang-orang yang mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Ini terbukti apabila disebutkan di dalam banyak hadis-hadis riwayat bahawa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dapat melaksanakan puasa itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan untuk dapat bertemu dengan Allah SWT, maka insya-Allah dia akan diampun dosanya. Jadi mana yang aspek penting dalam pelaksanaan puasa ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila aku tahu bahawa Lailatul Qadar akan datang, apakah yang harus aku buat? Maka disebut Rasulullah SAW banyakkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah, berilah pengampunan pada kami ini. Jadi inilah perkara yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab puasa, ialah pengampunan. Pengampun. Perkara yang selain daripada itu ialah untuk mendapatkan pengampunan ini, perkara yang sangat penting juga ialah kita laksanakan tugas dan tanggungjawab solat. Solat ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita kerana dia merupakan rukun. Selain daripada rukun puasa itu sebagai rukun Islam, maka solat juga adalah rukun. Tetapi dalam bulan Ramadan ini, rukun solat itu telah ditambah dengan perkara-perkara bukan saja yang wajib tetapi yang sunat. Termasuk antaranya sunat tarawih. Jadi sepatutnya lah kita dapat menyempurnakan Ramadan ini dengan membanyakkan salat seperti tarawih.
Sehingga dengan salat yang bertambah ini akan dapat melahirkan apa yang kita hajat, iaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Di samping itu, tuan-tuan sekalian, ialah infak. Infak ini ialah satu perkara yang berlaku bukan sahaja di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini seharusnya dia menjadi lebih-lebih lagi. Mana lebih-lebih meningkat amalan infaknya itu. Dan ini terutama apabila disebut bahawa Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini infaknya itu lebih laju, lebih cepat daripada angin yang berlalu, angin yang berhembus. Maka seharusnya ini menjadi ikutan kita untuk melahirkan orang yang beriman, menjadi bertakwa kepada Allah SWT sempena latihan Ramadan ini. Dan di samping itu, terutama apabila kita tengokkan apa yang berlaku di Palestin sana, dalam konteks puasa ini, apa yang dijelaskan oleh Allah Taala terutamanya, wa'adu lahum mastata'tum min quwwah. Kita seharusnya membuat persiapan dalam menentang musuh itu dengan kekuatan. Kekuatan terutama dalam konteks ini adalah bila berdepan dengan Gaza ini, kekuatan yang asasi adalah kekuatan keimanan dan kekuatan ketakwaan. Tetapi di samping itu, kekuatan yang sangat relevannya adalah kekuatan ketenteraan. Tetapi dalam konteks kita di tanah air kita ini, maknanya jauh daripada Palestin sana, kekuatan yang harus kita berikan seperti juga disebutkan oleh Allah SWT dalam surah yang sama, katanya ialah aman tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi maknanya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi. Jadi oleh sebab itu, dalam konteks kita, selain daripada melaksanakan ibadat-ibadat yang berbentuk kerohanian, maka kita seharusnya juga dapat meningkatkan ibadat dalam bentuk kebendaan ini. Sempena Ramadan yang sangat berkat ataupun sangat diberikan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila laksanakan yang sunat jadi wajib, dan bila kita laksanakan yang wajib akan menjadi 70 kali ganda lebih tinggi daripadanya. Tuan-tuan sekalian, sangat penting juga ialah kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bulan puasa ini ialah zikir. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sabbihu bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Banyak bentuk-bentuk zikir, dan yang zikir yang sangat diberi perhatian ialah seperti yang kita sebut awal-awal tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah perkara yang sangat penting kita laksanakan, itulah zikir. Selain daripada seutama-utama zikir itu ialah la ilaha illallah, selawat, dan juga istighfar. Perkara yang sangat perlu kita laksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab puasa ini. Tuan-tuan sekalian, di samping itu kita seharusnya sentiasa berdoa, dan doa yang sangat diberikan perhatian terutama di bulan puasa ini ialah doa untuk kita jauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Supaya kita dapat maknanya merealisasikan jauhnya kita daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga ini. Maka kehidupan kita seharusnya kehidupan yang boleh membawa kepada syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Bukan sahaja kita doa, tetapi kita juga menghiasi diri kita, kehidupan kita dengan amalan-amalan yang boleh membawa kepada syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Inilah sekatanya perkara-perkara yang sangat penting untuk kita letakkan dalam kehidupan kita ini. Semoga dengan demikian kita akan dapat melahirkan satu generasi yang terlatih. Kenapa? Kerana Allah menjadikan manusia ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan itu Allah telah memprogramkan hidup kita ini untuk dilatih. Latih dengan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam itu. Antaranya rukun Islam ini ialah dengan puasa itu sendiri. Walaupun sembahyang itu pun juga latihan berbentuk harian, tetapi puasa berbentuk tahunan. Tetapi puasa yang berbentuk latihan tahunan ini juga merangkumi
perkara-perkara lain yang berbentuk harian, termasuk solat yang kita sebutkan, termasuk infak yang kita sebutkan tadi. Jadi semoga kita dapat melahirkan satu generasi dengan latihan ini, supaya bekalan sebulan latihan bulan puasa ini dapat kita lanjutkan amalan kita, intensif ibadat kita selama 11 bulan yang lain lagi. Dan sangat penting tuan-tuan dan puan sekalian ialah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadi dan seterusnya. Maknanya sangat penting kita laksanakan rokok, sujud dan ibadat ini dalam kehidupan kita. Selepas itu bukan setakat itu. Mana harus lahir dalam manifestasi kehidupan kita. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Harus lahir dalam manifestasi kehidupan kita melaksanakan kerja-kerja yang beri kewajiban. Terutama di bulan Ramadan ini, kita harus berusaha untuk melaksanakan tugas tanggungjawab kita ialah membantu fakir miskin, janda-janda, orang lanjut usia, anak yatim dan semuanya yang memerlukan. Terutama antaranya ialah yang memerlukan bantuan yang sangat urgent sekarang ini ialah yang berlaku di Gaza ataupun di Palestin sana. Jadi semoga dengan peristiwa ini dan dengan berlakunya Ramadan ini akan menjadikan kita lebih intensif untuk berkorban, untuk melaksanakan infak yang boleh membantu setidak-tidaknya meringankan bebanan yang dihadapi oleh golongan yang memerlukan pada hari ini. Walaupun usaha kita ini hanyalah sekadar air yang ada di pauh burung pipit sahaja untuk nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tetapi insya-Allah itu adalah merupakan apa yang kita mampu. Dan semampu mungkin kita laksanakanlah apa saja yang boleh meningkatkan diri kita, meningkatkan keimanan kita menjadi orang yang bertakwa, dan selepas itu menghiasi diri kita dalam seterusnya 11 bulan yang lagi. Dan selepas itu kita seharusnya lah melahirkan amalan-amalan yang kita bekalkan, yang kita boleh bekalkan ini, mana puasa ini sebagai bekalan. Selepas itu kita harus terjun ke medan untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab Islam, termasuk dakwah dan termasuk usaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya Ramadan dan kita akan menyambut Aidilfitri di esok hari, maka marilah kita menjayakan Aidilfitri pada tahun ini seperti tahun-tahun yang lepas dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Aidilfitri disambut dengan penuh kegembiraan sehingga banyak peristiwa yang berlaku itu boleh membawa kepada dosa. Jadi ini harus kita hindari supaya kita akan kekal menjadi orang yang terlatih dengan latihan takwa ini. Jadi marilah kita sentiasa beristiqamah dengan berada dalam naungan dan bimbingan takwa ini dalam hidup kita selepas dalam 11 bulan yang mendatang ini, insya-Allah. Untuk itu, marilah kita hiasi hidup kita dengan kehidupan bertakwa ini seperti memaafi dan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kita. Dan yang sangat penting juga ialah tidak membazir. Seperti kita dilatih tidak membazir dalam berbuka puasa, maka kehidupan kita seharusnya tidak membazir dalam perbelanjaan, dalam makanan, dalam segala apa sekalian. Ingatlah apa yang diperlukan di Gaza sana. Seharusnya kita gunakan yang lebihan itu bukan membazir begitu saja, tetapi yang lebihan itu digunakan untuk membantu Gaza. Gaza berpuasa dalam keadaan tak ada apa yang nak dibuka dan tak ada apa yang nak disahurkan. Bersahur tak makan apa, buka pun tak makan apa. Sehingga ada yang bertanya, sah ke tak puasa kami ini dalam keadaan demikian. Jadi oleh sebab itu jadikanlah ini panduan untuk kita tidak membazir, kerana di sana, di luar sana terlalu banyak orang yang memerlukan. Di samping itu juga kita juga haruslah sentiasa berusaha untuk turut membantu di kalangan kita yang perlu memerlukan, kerana ini adalah merupakan satu
manifestasi daripada kehidupan kita bertakwa. Dan akhirnya ingin saya mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir batin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami staf haluan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am Wa antum bi khair. Haluan peneraju perubahan, bina masyarakat berakhlak